Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Huda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin Dola, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia Encik Muhammad Halal Haji Abu Bakar, Pengarah Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Encik Nasrul Hakim Ahmad, Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Encik Mahdir Abdullah, Ketua Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa. Encik Muhammad Norizuddin Noh, Ketua Pegawai Operasi Yusim Tijarah Holding Sdn Berhad. Saudara Izhar Fazli Amin Bukhari, Pengerusi Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa. Ketua-ketua Jabatan Yusim, Pegawai-pegawai Yusim dan PPDNKK Negeri Sembilan. Para pelajar yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekalian puji dan tanda kesyukuran bersama kita rafakkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya dapat kita bersama-sama berhimpun bagi menjayakan Majlis Pelancaran Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa Universiti Sains Islam Malaysia. Majlis amat berbesar hati serta mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Encik Muhammad Talal bin Haji Abu Bakar dan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Huda serta diberi jemputan ke majlis yang berbahagia ini. Sesungguhnya dengan kehadiran yang berusaha, Pengarah PPDNKK Negeri Sembilan dapat memuliakan lagi Majlis Pelancaran Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk dan sidang hadirin sekalian. Untuk makluman, Majlis Pelancaran Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa merupakan program yang menjulung kali diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada warga kampus tentang kewujudan dan fungsi Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa. Untuk makluman semua hadirin juga, satu lagi acara penting telah dilaksanakan pada hari ini, iaitu GPS telah menerima kunjungan hormat daripada Pengarah PPDNKK Negeri Sembilan, iaitu Encik Muhammad Talal bin Haji Abu Bakar beserta pegawai-pegawai PPDNKK dan telah membincangkan hala tuju GPS Yusim bersama pihak pentadbiran universiti bagi memantapkan lagi pengurusan organisasi dan aktiviti GPS Yusim. Bagi meneruskan acara, Majlis dengan berbesar hati menyebut Pengerusi Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa Yusim, Saudara Izhar Fazli Amin Bukhari untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada saudara dan saudari pengerusi majlis. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Huda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin Dola, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia Encik Muhammad Talal Haji Abu Bakar, Pengarah Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Encik Nasrul Hakim Ahmad, Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Encik Mahdir Abdullah, Ketua Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa. Encik Muhammad Norizuddin Noh, Ketua Pegawai Operasi Yusim Tijarah Holding Sdn Berhad. Ketua-ketua Jabatan Universiti Sains Islam Malaysia, pegawai-pegawai Yusim, pegawai-pegawai PPDNKK Negeri Sembilan dan sahabat-sahabat pelajar yang saya kasih sekalian. Jadi pertamanya saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan terima kasih kepada pihak Pejabat Perdagangan Dalam Negeri Negeri Sembilan kerana dapat sama-sama turut hadir pada hari ini di dalam Majlis Pelancaran Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa Universiti Sains Islam Malaysia. Kerana untuk mendapatkan kunjungan kehormat sebegini amat susah bagi kami, dan disebabkan kebetulan ada perjumpaan dan alhamdulillah dapat kita masukkan sekali kunjungan kehormat ini untuk sama-sama kita terus melancarkan sekretariat ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak
yang turut sama berusaha keras untuk menjayakan majlis ini, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, terutamanya bahagian hal ehwal pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dan juga jawatan kuasa daripada GPS USIM yang telah bertungkus lumus menyiapkan majlis begini. Jadi sedikit cerita tentang GPS USIM. Ianya telah ditubuhkan pada bulan Februari 2012 dan permulaan GPS Universiti Sains Islam Malaysia ini telah dimulakan dengan satu titik permulaan yang bagus, di mana kami telah mendapat tempat naik johan dalam pertandingan penyelidikan ringkas pada 14 hingga 16 Mac yang lalu. Jadi ini satu permulaan yang saya kira cukup baik. Jadi saya rasa itu sedikit sebanyak daripada ucapan aluan saya. Saya rasa amat berbesar hati dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang hadir dan menjayakan majlis ini pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Izhar Fazli Amin Buhari di atas ucapan beliau sebentar tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, saudara Izhar adalah pelajar tahun 2 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat dan juga merupakan naib kursi 1 bagi Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa Kebangsaan. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya kita mendengar pula ucapan alu-aluan daripada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mohammad Huda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia yang juga merangkap penasihat Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa USIM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berbahagia Encik Muhammad Talal Haji Abu Bakar, Pengarah Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepemudaan Negeri Sembilan, dan khusus yang berusaha Saudara Izhar Fazli Amin Buhari, Pengurusi Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa USIM, yang saya hormati rakan saya yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asinolah di mana Naib Chancellor Awal Pelajar dan Alumni, yang berusaha Encik Nasrul Hakim Ahmad, Ketua Bahagian Awal Pelajar, yang berusaha Encik Mahathir Abdullah, Ketua Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa USIM, yang berusaha Encik Muhammad Razuddin Noh, Ketua Pegawai Operasi USIM Tijarah Holding Sdn Bhd, Ketua-Ketua Jabatan USIM, Pegawai Kanan USIM dan juga Pegawai Kanan dari Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepemudaan Negeri Sembilan. Seterusnya pada pelajar yang dikasihi, barisan jawatan kuasa GPS USIM, wakil-wakil GPS daripada institusi lain, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam satu Malaysia, salam kepemudaan. Izinkan saya pada awal ini melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia izin dan inayahnya saya dapat berdiri di sini bersama dengan tetamu-tetamu kita dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam satu majlis yang penuh makna kepada kita semua, iaitu majlis pelancaran
Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa GPS USIN pada pagi. Marilah kita juga sama-sama memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia izin dan inayahnya kita diberikan kekuatan, dipanjangkan sedikit lagi umur dan diberikan kesihatan yang baik, pemikiran yang waras, dilapangkan dada dan masa untuk kita terus sama-sama melaksanakan tugas amanah yang telah dipikulkan kepada kita, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih khususnya kepada Yang Berbahagia Encik Muhammad Talal Hadi Abu Bakar selaku pengarah Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan dan khusus kerana sudi hadir dan menerima jemputan kita untuk melancarkan Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa GPS Universiti Sains Islam Malaysia pada pagi ini. Di atas kesudian Yang Berbahagia Encik Muhammad Talal untuk hadir, menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan ini, memberikan satu dorongan yang cukup kuat, satu motivasi dan juga semangat kepada kita semua di dalam usaha kita untuk menjadi aktif di dalam usaha-usaha kepenggunaan, bukan sahaja di dalam universiti kita ini, tetapi juga di dalam masyarakat dan insya-Allah kepada negara juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang kita tahu pada hari ini, isu kepenggunaan adalah salah satu daripada isu yang besar yang dihadapkan kepada negara, kepada masyarakat, kepada kita semua untuk kita sama-sama menangani. Terlalu banyak isu-isu kepenggunaan. Kalau kita lihat dari segi ekonominya, kenaikan harga barang, dengan yang setiap hari dari sehari ke sehari kita melihat perkara ini berlaku, dan saya sendiri boleh katakan orang yang terlibat secara langsung lah, sebab di rumah saya yang pergi shopping yang tiap-tiap minggu beli barang-barang dapur. Saya ingat dulu daripada ikan kembung RM6 sekilo, sekarang dah RM9, RM10. Saya ingat dulu ayam RM5 60 sen kita dah bising, sekarang ni RM9, RM10 sekilo. Jadi ini memang menghimpit lah. Tambah pula apabila kita melaksanakan menjalankan kafe di Kolej Kediaman 1 tu terasa sangat kenaikan barang ini bagaimana menghimpit. Jadi ini satu aspek yang harus kita tangani, dan saya percaya kita ada jalan dengan aktiviti kepenggunaan. Begitu jugalah isu-isu kepenggunaan yang lain sepertinya yang kita dapat lihat dalam masyarakat, penipuan komersial yang banyak sangat terlibat di kalangan masyarakat. Ini termasuklah yang dikatakan sebagai MLM, direct selling. Bukan kita salahkan, itu ada yang halal, yang memang baik, yang betul, tetapi banyaknya yang skim cepat kaya yang mempengaruhi masyarakat, yang akhirnya merugikan ahli-ahli masyarakat dengan jumlah yang begitu banyak, begitu besar. Hari ini macam-macam skim-skim baru, termasuklah yang terbaru sekali ini skim beli emas, begitu. Dan juga iklan-iklan yang kita kata memesongkan pengguna, yang memudaratkan tapi sangat besar pengaruh. Ini juga banyak kita lihat yang berlaku dalam masyarakat. Ini adalah isu. Begitu juga dengan masalah keuangan, iaitu keterberhutangan serius dengan pihak-pihak yang tertentu, alung dan sebagainya. Ini juga memudaratkan masyarakat dan menjurus kepada gejala-gejala sosial yang lain
Masya Allah kita dengar oleh kerana kesempitan keuangan ini, kerana keterberhutangan, ya, banyak perkara atau gejala sosial yang berlaku kelangsungan daripada masalah keuangan. Ya. Begitu juga yang terkini ini kita lihat juga tentang keselamatan kesihatan, ya. Daripada ubat-ubatan, peralatan yang dijual, permainan-permainan kanak-kanak, ini juga menjadi isu. Ya. Ini juga perlu diberikan perhatian. Selain daripada untuk kita, untuk orang Islam, ya, khususnya tentang halalan thayyiban ini, ya, ini juga sangat meruncing di kalangan masyarakat. Jadi isu-isu ini antara isu-isu yang ada, yang harus kita sama-sama lihat, dan kita tidak boleh kita kata biarkan hanya kepada agensi-agensi yang tertentu. Ya. Tidak boleh kita kata KPDN, KK sahaja yang menjalankan peranan ini. Untuk halalan thayyiban itu hanya JAKIM sahaja, ya, atau Kementerian Kesihatan sahaja. Ya. Kita sebagai pengguna yang secara langsung terlibat harusnya memainkan peranan yang besar, ya, dalam ini. Dan bagi saya, selaku Naib Chancellor Universiti ini, mengharapkan pada mahasiswa kita lah, ya, yang mempunyai pengetahuan dan juga mempunyai didikan dari sudut agama, ya, memainkan peranan yang besar. Ya. Memang harapan kita sangat besar di dalam kepenggunaan ini, kerana adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk mensejahterakan rakyat, ya, untuk mensejahterakan ahli-ahli masyarakat, termasuklah ahli keluarga dan kita sendiri, ya, supaya tidak terjebak dengan isu-isu kepenggunaan. Jadi untuk tujuan ini di USIM, apa yang kita ingin buat, ya, ialah kita ingin mengembalikan ataupun meningkatkan kuasa pengguna. Itu yang menjadi tema kepada acara ini, iaitu kuasa pengguna, satu pengguna, satu suara. Ya, kita ingin kembalikan kuasa pengguna, yang mana kalau kita kumpulkan kuasa ni amat besar, ya, yang boleh menjadi kita kata faktor penentu tentang isu-isu kepenggunaan. Tetapi maaf, kita lihat pada hari ini pengguna ini seolah-olah macam lemah sedikit, ya, tidak berdaya untuk mengeksesiskan kuasa yang ada di tangan mereka. Ini kita tak tahulah, lepas dah ada kita kata gaji minimum ini dan juga kenaikan penelarasan gaji kaki tangan kerajaan yang baru dilaksanakan, ini kita tak tahulah, kita tengoklah apa juga hasil, apa reaksi peniaga-peniaga misalnya, ya, ataupun pihak yang membuat barang ini sama ada menaikkan harga ataupun tidak, ya. Jadi mungkin kita kena ada juga dalam kampus kita ini sistem price monitoring, ya, di sekitar sekurang-kurangnya di sekitar nilai ini untuk GPS kita ini berkesan dalam masyarakat, ya. Kena ada website sendiri, ya, ya, untuk kita paparkan dan kongsi bersama dengan ahli-ahli masyarakat, ya. Selain adakan program-program kemasyarakatan untuk mendidik, kita kata dalam soal perancangan keuangan, penyediaan makanan sihat dan berpatutan, murah, ya, bagaimana nak menyara keluarga dengan pendapatan yang terbatas, ya. Bagaimana pula dengan kehidupan mahasiswa-mahasiswi, ya, dengan pendapatan ataupun sumber keuangan yang terbatas, ya. Ini antara perkara yang boleh dibuat secara langsung, ya. Jadi kita mahukan supaya melalui GPS ini kita akan lahirkan pengguna berpengetahuan, ya, yang informatif, ya, tahu dari segi khasiatnya, dari segi halalan thayyibannya, ya, dari segi keselamatannya, ya. Ya, walaupun hari ini orang terimpit sangat dari segi keuangan, kadang-kadang kata sengaja beli expired food product sebab dapat harga murah, dan pihak
pihak penjual pula mengambil kesempatan menjual juga kita kata expired produk ini. Masya Allah, ini macam mana kita cara untuk menangani. Kita juga mahu pengguna bijak, kita mahu juga pengguna berintegriti, selain daripada kita kata pengguna bertakwa. Ini dalam agama kita banyak diceritakan tentang takwa ini dalam kehidupan. Dalam kita mengamalkan agama kita ini, kita boleh terapkan juga di dalam amalan-amalan seharian, bukan hanya di dalam kita kata ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ada hadis mengatakan pembaziran itu adalah sahabat kepada syaitan. Jadi kalau kita mengikut itu dengan penuh takwa, maka kita tidaklah membazir. Dan membazir ini satu isu dalam kepenggunaan. Jadi itulah yang kita katakan antara lain maksud pengguna bertakwa. Jadi kalau kita kata kita ada pengguna yang berpengetahuan, bijak, berintegriti, bertakwa, maka dengan itu kita dapat kembalikan kuasa pengguna supaya ada di tangan kita. Baiklah, saya sebenarnya tidaklah bercadang nak bercakap panjang, walaupun topik kepenggunaan ini satu perkara yang sangat penting pada saya. Saya terlibat secara sendiri, secara pribadi di dalam program kepenggunaan di musim ini. Kita ingin mendengar amanat dan juga ucapan daripada Rasmi kita yang dipanggil Cik Muhammad Talal selaku pengarah pada hari ini. Cuma saya nak sebutkan satu lagi, ialah dalam program GPS di USIN, sebenarnya kita ingin memupuk, kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin kepenggunaan yang akan menjadi ikon dan ikutan dalam masyarakat. Kita mahu mencari pengganti kepada misalnya Profesor Hamdan Adnan. Pada satu ketika dahulu sangat kuat dalam perjuangan kepenggunaan. Tapi bila beliau dah tak ada, kita sekarang ni kurang mendengar isu-isu kepenggunaan ini. Adalah sekali-sekala kita dengar daripada daripada Penang, SMID, Negeri Sembilan juga, ini kita ada dengar. Tetapi kita perlu ada lebih ramai. Dan saya mengharapkan mahasiswa-mahasiswi USIN. Jadi ini adalah permulaan bagi saudara-saudari, dan kita harus terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat ini. Kita harus bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, khususnya dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan yang secara langsung melihat perkara ini. Kita tahu bahawa kerajaan kita banyak buat program-program yang cuba kita kata memberi kemudahan kepada rakyat. Berbagai program sekarang ini, program Satu Malaysia. Yang terakhir ini kita lihat ialah program Menu Satu Malaysia, yang kita di USIN juga akan terlibat. InsyaAllah dalam bulan ini kita akan gerakkan atau mulakan program Menu Satu Malaysia ini. Sarapan RM2, makan tengah hari RM4. Ini sangat baik kepada kita, dan kita kena mencari jalan. Ini adalah satu usaha yang sangat bagus, perlukan pemikiran yang dalam, kajian yang besar untuk kita melaksanakan ini. Dia bukan tercetus begitu sahaja. Sedangkan kita kata sekarang ni kalau pergi makan nasi campur di luar sana, tak mungkin akan dapat RM4 untuk satu hidangan. Makan McDonald pun sekarang pun tak mahal lah sebut McDonald. RM8, RM9 satu kali hidangan. Ini perkara yang penting. Ini memerlukan penglibatan, pemikiran, penyelidikan, pengetahuan untuk mendapat satu formula supaya kita dapat menghasilkan perkara, idea seperti ini untuk dilaksanakan oleh kita sendiri, melangsungkan dasar-dasar kerajaan, perkara-perkara yang baik, yang terlalu banyak, itu kita. Jadi kitalah yang akan menjadi penghubung di antara dasar kerajaan dengan masyarakat sendiri. Jadi kita memainkan peranan yang positif sebegitu. Itulah sumbangan kita sebagai Al-Abrar
orang-orang yang berbakti, yang lahir daripada Yusim ini. Yusim memang nak melahirkan al-abrar itu, orang-orang yang berbakti, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu tentang al-abrar ini, orang-orang yang banyak memberi bakti kepada masyarakat, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menempatkan al-abrar ini pada tempat yang sangat mulia, yang sangat baik. Ini disebut dalam surah Al-Mutaffifin, daripada ayat 18 sampai ayat 22 tentang al-abrar. Ini kita ingin lahirkan, dan kepenggunaan ini salah satu daripadanya. Jadi saya memang mengharapkan dalam masa akan datang ini, kalau disebut tentang kepenggunaan, ini adalah graduan daripada Yusim, Saudara Izhar dan rakan-rakan, dan juga ahli-ahli sekretariat kelab kepenggunaan Yusim yang lain. Sebab ini adalah isu masyarakat, dan kita adalah ahli masyarakat, dan kita seharusnya menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Ini perkara yang sangat penting. Baiklah, sebelum saya mengakhiri alu-aluan ini, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Pengarah Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri 9, Encik Muhammad Talal, Haji Abu Bakar, yang sudi hadir dan meraihkan, menyediakan majlis kita pada pagi ini, merasmikan sekretariat gerakan pengguna siswa Yusim. Dan terima kasih juga lah kepada pegawai-pegawai KPDN KK Negeri 9 yang meluangkan masa pada hari ini untuk sama-sama datang, pastinya memberi semangat yang besar kepada para mahasiswa kita, dan juga wakil-wakil daripada IPT yang lain, GPS IPT yang lain yang sudi hadir juga pada hari ini. Kepada GPS Yusim sendiri, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah, khususnya Saudara Izhar dan rakan-rakan kerana mengambil inisiatif ini, inisiatif yang sungguh besar artinya. Ini satu pengorbanan, satu sumbangan yang besar kepada masyarakat. Tidak lupa saya ingin merakamkan ucapan kepada bahagian pelajar Yusim di atas sokongan Timbalan Naib Chancellor Awak Pelajar Alumni, yang bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Saidola, dan juga Cik Nasrul, rakan-rakan yang lain, Puan Zaharah khususnya yang banyak terlibat secara langsung di dalam ini, dalam usaha kita, dan semua pihak lah yang saya tak dapat nak sebutkan, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini. Saya rasa ini sebahagian daripada ahli-ahli yang menyertai GPS hari ini. InsyaAllah kita ada misi besar untuk kita mensejahterakan masyarakat. Dalam program lain ada, ini kalau saya cerita panjang pula, tapi kita ada untuk alam sekitar, kita ada gerakan mahasiswa untuk sosial, kebajikan sosial, yang program gelandangan, homeless itu kita ada. Kita ada program untuk orang asli, kita ada program untuk remaja, insya-Allah kita akan lancarkan juga. Jadi ini antara aktiviti-aktiviti yang besar yang ingin kita pupuk di kalangan mahasiswa kita, supaya semua graduan kita yang lahir ini, setiap orang dapat menyumbang kepada masyarakat secara positif, mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat. InsyaAllah, marilah kita sama-sama berdoa supaya usaha murni kita ini dimakbulkan oleh Allah SWT dan dipermudahkan. Jadi kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan itu, saya ingin rakamkan ucapan terima kasih. Tidak lupa kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Terima kasih. Hari ini saya tak nampak begitu confident sekali pengacara dekat majlis. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf lah di atas kekurangan dalam ucapan saya, dalam kita mengatur majlis ini. Saya mohon banyak maaf, dan insyaAllah kita
laluan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mohammad Huda di atas ucapan alu-aluan beliau sebentar tadi. Baiklah, bagi meneruskan acara, majlis dengan berbesar hati menjemput Encik Kasman Abdul Rahim, Ketua Seksyen Kepenggunaan Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan untuk menyampaikan ceramah. Ceramah yang bertajuk Standard dan Kepenggunaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang berbahagia Profesor Datuk Muhammad Muda, Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Asim, Yang berusaha pengarah Jawapan Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan, tuan-tuan dan puan-puan lah. Hari ini saya akan bagi sedikit ceramah lah. Masa kita agak pendek kan, mengenai standard dan kepenggunaan lah. Ini ada isu-isu mengenai standard yang melibatkan penggunaan. Okey. Okey, kita mula. Okey, ini kandungan ceramah saya pada hari ini, iaitu kita akan tahu mengenai siapa itu pengguna, bagaimana untuk menjamin barangan pengguna ini selamat, dan apa itu standard, mengapa kita memerlukan standard, jenis-jenis standard, tanda persijilan dan pelabelan, ujian produk, peranan pengguna, rancangan kementerian, kesimpulan lah. Okey. Okey, penduduk Malaysia kita lihat sekarang ni lebih kurang 28 ke 29 juta lah. Kalau kita lihatlah, ini pada tahun 2010 lah yang kita dapat itu. Dan ini adalah semua adalah pengguna. Okay, kita lihat definisi pengguna lah. Pengguna ialah setiap orang yang mendapatkan barang dan perkhidmatan dari pasaran untuk kegunaan dirinya dan keluarga. Ini yang kita definisikan sebagai pengguna. Kalau kita nak dapat perlindungan di bawah atap perlindungan pengguna, kita mesti guna barang tu untuk kegunaan kita dan keluarga saja. Kalau kita beli barang tu untuk dijual, kalau kita beli contohnya untuk nasi lah, sampai 10 kan, tapi bukan kita nak guna, kita nak jual, kita tidak dapat perlindungan di bawah atap perlindungan pengguna lah. Bagaimana kita nak menjamin barang-barang pengguna ni selamat lah? Pertama, kerajaan sediakan standard. Apabila kita ada standard, kita akan wujudkan peraturan menggunakan standard tersebut lah sebagai kita punya reference. Standard ni memastikan keperluan aspek keselamatan, kesihatan, prestasi, kualiti alam sekitar bagi menjaga kepentingan pengguna lah. Kita pernah selalu dengar standard ISO 9002 kan. Kita tak pernah dengar standard pasal produk. Lepas ni kita akan dengar standard pasal produk lah. Contohnya standard halal, MS ISO 1500 untuk makanan yang halal lah. Itulah yang digunakan oleh pihak-pihak JAKIM untuk mengeluarkan persetujuan halal sebenarnya. Dia akan gunakan standard. Di Malaysia ni adalah negara yang pertama di dunia ni yang mengeluarkan standard halal. Di Arab pun tak keluar standard halal lagi. Patut berbangga lah. Okey, ini dia standard. Standard ni sebenarnya buku aja. Buku atau dokumen rujukan lah. Patut dekat setiap universiti pun patut ada standard ni. Kalau kita nak wujudkan satu barangan halal kan, kita boleh refer pada standard ni. Contohnya MS ISO 2200 untuk barang kosmetik, untuk penggunaan pengguna lah, barang kosmetik Islam. Daripada standard tu kita buat apa-apa pengujian mesti berdasarkan pada standard tu. Produk kita akan dapat boleh dapat persijilan halal daripada JAKIM.
Okey. Ini adalah standard lah. Standard ni kadang-kadang dia ada pasal performance, ada pasal spesifikasi, ada pasal keselamatan. Agak cepat sikit lah. Okey, ini adalah badan-badan yang menulis standard di Malaysia ni. Bukan SIBIM saja, ada lembaga getah bagi standard getah. Lepas tu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja DOSH untuk barang-barang stili, barang angkat barang lah. Itu yang dikeluarkan dekat, dia boleh keluarkan untuk mesin pengangkat semua lah. Okey. Ini badan persijilan ISO. ISO telah ditubuhkan pada 23 Februari 1947 dan Malaysia telah menjadi ahli sejak 1969. Dan Malaysia juga menjadi ahli IEC, iaitu Electro Mechanical Technical Commission semenjak 1991. Ini untuk barang-barang elektrik lah. Nanti saya akan tunjukkan macam mana sikit barang-barang elektrik yang ada standard. Okey, ini industri standard yang ada kat Malaysia. Kita ada A sampai Z. Z adalah untuk alam sekitar, A untuk pertanian. Setiap sektor tu ada dia punya standard dia. Okey, sebagai contoh kita tunjuk. Ini untuk halal. Mungkin USIN pun boleh masuk dalam jadi ahli dalam standard halal. Mungkin boleh minta lagi standard Malaysia untuk menjadi ahli, untuk kita sama-sama membangunkan standard halal ni. Yang ini telah yang jadi ahli di standard Malaysia, JAKIM, Persatuan Pengguna Standard Malaysia, lepas tu Institute Quality Malaysia, KPDN pun jadi ahli dalam mirah menghasilkan standard halal ni. Okey. Mengapa standard ni penting pada kita? Pertama, untuk memastikan pengguna sentiasa mendapat pilihan yang terbaik lah. Barang-barang yang standard ni tahan dan dijamin selamat. Cuma barang-barang elektrik yang ada standard semuanya telah diuji keselamatannya lah. Okey. Dua, usaha untuk membaiki keselamatan dan menjamin kesihatan pengguna lah. Bila pengguna pakai tu tak adalah terkena senjata elektrik. Kalau barang yang tak ada standard tu, kemungkinan boleh akan kena lah. Standard juga memastikan kesusian dan dari segi suatu barang tu boleh beroperasi apabila ditukar ganti. Ini sebagai contoh lah, bateri AA. Kalau kita tak menetapkan standard dia, AA ni kalau kita guna kat Malaysia lain saiz, kita guna kat Jepun lain saiz. Kita kena samakan standard dia untuk boleh digunakan semana-mana di dunia ni. Itu tujuan standard, untuk satukan saiz itu. Lepas tu, untuk memudahkan peniaga dalam usaha untuk meyakinkan pengguna bahawa produk dan perkhidmatan yang diberikan oleh peniaga itu berkualiti dan selamat. Itu bagi produk lah. Bagi kita, bagi pengurusan kita nak ISO kan. Itu menunjukkan kita punya pengurusan berkualiti kan. Serupa juga dengan barang. Kita perlukan kualiti juga. Yang terakhir itu sebagai asas pengubahan peraturan bagi mengawal dan kualiti dan melindungi pengguna dan memastikan keselamatan dan kesihatan pengguna. Ini contohnya kita, standard ni kita, apabila kita letakkan standard, inilah cara kita boleh menghalang barang-barang substandard daripada masuk ke negara kita. Sebagai contoh, tayar. Tayar yang tak ada standard tu, dia tak boleh masuk di Malaysia. Barang-barang permainan tu sama. Kita dah halang dia lagi, itu masuk lagi, di custom lagi. Dia dah masuk di bawah tentang larangan custom. Kalau yang masuk tu, yang terlepas masuk tu, kemungkinan dia selundup lah. Atau custom tak sempat cek dia punya kontena. Okey, ada dua jenis standard di Malaysia ni yang kita. Pertama, standard secara sukarela lah. Semua orang boleh secara sukarela ambil standard ni sebagai untuk image company lah. Kedua, untuk standard monetary. Biasanya standard monetary ni digunakan oleh badan-badan penguatkuasa lah, seperti KPDN, KT, JPJ, Jabatan Alutsista, Bomber. Nanti saya tunjukkan lah. Okey, ini tayar kan.
Tayar ni sebenarnya wajib ada standard sekali. Kalau tayar yang tak ada standard ni tak boleh masuk MS 149 bagi tayar kereta lah. Sebenarnya Capiden juga terlibat dalam standard tayar ni sebab masa dahulu JPJ masa kuasa-kuasakan Akta Pengangkutan Jalan ni, JPJ hanya boleh ambil tindakan pada tayar yang berada di atas jalan je, sebab dia ada limitation lah. Tapi bila dimasukkan dalam Akta Pengguna-Pengguna, dia akan boleh ambil tindakan di premis-premis juga. Premis-premis pun tak boleh menjual barang-barang yang tak ada standard, macam tayar Torres apa semua tu lah. Tayar salji ada negara luar pun tak boleh masuk di Malaysia, sebab kita dah meletakkan standard pada tayar Malaysia. Okey, ini bagi tayar celup lagi dan tayar motor semua lah. Okey, ini pernah tengok tak lambang-lambang ni? Biasa dekat barang-barang elektrik kan. Ini adalah wajib sebenarnya. Barang-barang elektrik adalah wajib dapat persijilan dari SIRIM, dan sijil ini pun dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga juga. Suruhanjaya Tenaga yang mengarahkan SIRIM untuk keluarkan lah. Dia punya caretaker dia sebenarnya Suruhanjaya Tenaga. Okey, ini bagi JPJ helmet. Okey, saya nak terangkan sikit pasal batch ni. Batch ni adalah barang-barang sedap yang diimport. Dia akan beli batch, sebab urusan dibagi by batch. By batch. Kalau batch lain dia akan tukar batch lain lah nombor dia. Okey, ini barang bomber. Seperti pintu keselamatan tu ada tanda ni kan, keluar sign ni, dia mesti ada. Dia pun adalah mesti ada standard. Okey, ini barang yang tak ada standard lah. Bukan tak ada standard, dia tak ada penguatkuasa dia. Dia voluntary lah. Yang ni barang wajib juga ada standard. Seperti gas ni regulator ni. Yang ini adalah secara voluntary lah. Banyak syarikat yang ambil ini sebagai nak tunjukkan barangnya berkualiti, tidak diwajibkan lah. Okey, ini LPG regulator ya. Okay. Ini contoh barang yang diuji, gagal, tak ada standard. Tembus kan? Okey, yang lulus macam ni, dia tak tembus. Banyak saya tengok belajar-belajar dia ada guna motor kan, masa pergi belajar, belilah yang ada standard MS. Kalau dulu JKJL dia ada buat program kan, kalau dia tahan orang motor-motor dekat jalan-jalan tu dia akan tukar bagi helmet baru. Sekarang ni dia pun dah habis helmet pun. Okey, ini barang-barang contoh yang ada standard lah. Cat semua, plug ini wajib. Di tepung gandum minyak apa ni, Ajinomoto lah. Okey, ini barang elektrik, 31 barang elektrik yang mesti ada standard. TV, ALCD, lampu, kapasitor, semualah, hand dryer, washing machine, semua ada. Okey, ini mengenai elektrik lah. Pada elektrik ni, kalau kita memilih barang elektrik apa ni LCB, kita pastikan kita pilih yang apa ni kecil dia punya leakage current dia lah. Iaitu mesti, kalau boleh kita cari yang kecil je untuk mengelak kan kita terkena renjatan elektrik. Ni nanti. Nak tengok benda ni kan, tiap-tiap bulan tuan-tuan dan puan kena test dia punya LCD ni, memastikan barang ni betul-betul selamat untuk kita. Ini sebenarnya untuk menjaga keselamatan kita. Kalau barang ni kita tekan dah tak mau jatuh kan, tak mau trip, bermakna dia perlu ditukar lah. Ini penting untuk keselamatan.
Kalau kita nak pilih, kita kena pilih. Untuk usulan rumah kita gunakan 100 mA. Bagi yang untuk letak akhir kita kena gunakan 30 mA. Kalau kita guna water heater, kita guna lagi kecil, 10 mA lah untuk gauge current ni, memastikan kita selamat. Ada kes terjadi, ada dekat Batu Tip dulu kan, yang orang tu dia mandi pakai water heater, kita kena elektrik. Sebab dulu dia renovate rumah, dia akan potong wayar ground kan. Kalau wayar ground tu tak dipotong, ELCB ni tidak akan berfungsi, dan itu menyebabkan kematian. Pastikan masa renovate rumah, pastikan wire-wiring semua diperiksa dulu lah. Okay. Ini contoh lah penjatuhan elektrik yang berlaku. Okey, di bawah bentukan Undang-Undang Peraturan Elektrik 1994 ada menyatakan tiada seorang pun boleh mengilang, mengimport, memamer, menjual atau mengiklankan apa-apa perlengkapan domestik, iaitu macam TV, bawah elektrik 31 tadi lah. Tak boleh. Kalau kita nak pamerkan pun mesti dapat kelulusan dari Suruhanjaya Tenaga, baru boleh dipamer di Malaysia. Nak dijual pun sama. Kalau dapatkan itu pun, kita kan tak perlu permainan khusus yang terus pasang terus. Tapi pastikan dia mesti ada cop sirip yang saya tunjuk tadi ya. Okey. Ini contoh barang-barang yang diluluskan oleh Sirim lah. Kalau nak beli barang tu, kita kena pastikan dekat badan dia ada stiker tu, dekat wire dia ada tulis emboss, dengan dekat plug pun ada. Mesti tiga-tiga ada. Kalau salah satu tak ada, mungkin salah satu tu tidak mendapat kelulusan. Okey, ini plug. Biasa kalau kita cabut plug, kita akan tarik wire, atau kita tarik kepala plug. Tapi ada juga orang yang tarik dia punya wire. Itu yang menyebabkan kejahatan pun ada. Itu kalau nak tarik kepala dia. Okey, ini barang-barang yang dah rosak, jangan digunakan lagi lah. Ini ada kes yang tak nak guna plug pun, dia ubah soil. Ada juga di Malaysia ni. Okey, inilah logo yang patut ada pada semua barang-barang elektrik. Logo Sirim ni dan ST, dan tulis Sirim dan ST. Dah lama dah kuasa benda ni, pada 31 Mei 2005 lagi. Patut semua pasangan pun mesti ada Sirim ni. Okey, ini bagi barang makanan, kalau yang dibungkus ni mesti ada label lah. Pastikan tengok label masa membeli tu. Kalau boleh, belilah barang yang ada HACCP ni, Hazard Analysis Critical Control Point ni. Ini barang-barang yang kita certified, barang baik lah. Sebab HACCP, nak dapatkan HACCP ni agak susah lah. Sebab kena ada sistem, satu sistem yang khusus lah di kilang tu sendiri untuk dapat HACCP. Selain tu mesti ada GMP lah. Itu untuk menunjukkan barang tu bagi yang bagus. Okey, mesti ada maklumat pengeluar, alamat, pembungkus, negara asal lah di mana dia datang. Ini satu isu yang ditunggukan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang lah. Mi Maggi tidak selamat lah menunda itu. Lepas tu Kementerian Kesihatan jawab balik, Mi Maggi ni selamat lah sebenarnya. Dia pun ambil juga sampel pada Mi Maggi ni untuk diuji. Okey, ini logo halal. Logo halal yang digunakan oleh Kad Jatim lah. Sebab dulu ada isu-isu logo halal yang swasta. Tapi semenjak Pindaan Akta Pihak Dagangan 2011 ni, semua logo-logo swasta ni akan diturunkan lah. Mula sekarang ni Kad Jatim bagi nasihat untuk turunkan lah ini logo halal yang
bagi pihak-pihak swasta ni semua. Tapi mulai Jun nanti dia akan ambil tindakan lah ke atas. Saya pernah juga tanya pada kedai-kedai dekat Jakim lah, apa pasal kedai mamak tak ada logo halal kan? Pernah tanya tak? Tak pernah kan? Right. Kedai mamak ni tak ada logo halal sebab pekerja dia tu, dia tak ada pekerja di Malaysia, orang Malaysia dekat dalam Human Kitchen. Islam ada, tapi tak ada dalam bentuk pekerja Malaysia. Itu yang dia tak boleh keluarkan sendiri daripada. Ada permintaan sebenarnya dari kedai-kedai mamak tu. Itu yang dia sekarang ni dia banyak gunakan tulisan Al-Quran lah, Allah Muhammad lah, letak gambar Kaabah lah untuk menghidupkan pengguna lah. Tapi itu dia akan diberi oleh nasihat oleh Jakim untuk diturunkan lah. Okey, ini yang peraturan keselamatan permainan kanak-kanak ni yang dikuatkuasakan oleh KPDNTK sendiri lah. Ini kita kuatkuasakan lebih kurang 7 standard, iaitu standard MSS ISO 8124 dan 123, satu MS 11774, 41, 44, 45, 46 dan MS 1725 untuk permainan kanak-kanak yang menggunakan elektrik. Okay. Semua yang dulu semua ada tanda ni. Kita dah dulu tengok sekarang kan, permainan kanak-kanak ada tanda MC mark ni kan. Ini sebenarnya MC mark ni boleh dikeluarkan oleh penghilang sendiri, tapi dia berdaftar dengan PDN. Dia seperti dia boleh keluar kan, dia tak wajibkan ada stiker sendiri, dia boleh buat sendiri stiker, tapi dia diluluskan oleh PDN. Boleh semak dengan PDN sama ada bahan permainan ni diluluskan atau tidak. Okey, kita masuk ke perancangan kementerian lah. Nanti akan datang lah, kementerian akan mewujudkan database dan website bagi penarikan barangan produk dan dari pasaran. Lepas tu kita akan mewujudkan mekanisme penarikan barang dari pasaran dan menambah standard mandatory barangan dan perkhidmatan. Hari itu sekarang ni kita dah buat permainan anak-anak. Akan datang kita akan buat lagi barangan bayi untuk keselamatan. Ini atau contoh website yang telah ada lah di Amerika Syarikat untuk penarikan barang-barang yang kita tarik, kita akan letak dekat website lah. Contoh je lah, ada 2 website dekat US, Recall satu untuk tarik barang-barang. Ini berita pada tahun lepas lah yang kita dah tarik larangan menjual barang crystal ball ni. Barang ni semua dia tak boleh jual dia bagi pasar Malaysia lah. Kita larang gunakan bawah atap punya guna lah. Okey, sebagai kesimpulannya, produk yang memenuhi standard menjamin keselamatan, mengurangkan risiko kecederaan lah. Utamakan barangan yang berkualiti, bijak berbelanja dan membeli barangan, dan perlindungan diri merupakan perlindungan terbaik. Itu pengguna sendiri mesti ada ilmu untuk membeli barangan lah. Dan kita perlu membezakan antara kemahuan dan keperluan lah. Kalau nak beli barang tu kita kena fikirkan kita perlu ke atau tidak. Contohnya kita ada kereta lah, kita tengok kereta lagi bagus kan, kita nak tukar lah. Sebenarnya kereta ni adalah keperluan lah, tapi kalau kehendak kita mesti nak kereta yang lebih baik kan. Itulah. Supaya juga makanan, kehendak kita, keperluan kita hanya makan nasi dengan tak kisah lauk. Ada yang kalau ikut kemauan kita nak makan McDonald, KFC kan. Keput dada tanya selera. Okey, sekian saja saya punya ni. Kalau ada apa-apa boleh hubungi kami di ini lah, seksyen penggunaan Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan Negeri 9 di bangunan Akma Semadu. Kita punya website www.kpdntk.gov.my. Kalau ada kalau nak buat aduan kita boleh
di aduanah.kpdnkk.gov.my. Itu pada hotline iaitu 1-800-886-800. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Kasman Abdul Rahim di atas perkongsian ilmiah sebentar tadi. Ceramahnya cukup ringkas namun padat serta berinformasi. Semoga semua yang hadir dapat mengambil manfaat daripadanya. Kini tibalah saat yang dinanti-nantikan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Talal Haji Abu Bakar, Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan, untuk menyampaikan ucapan pelancaran dan menandatangani plat digital bagi menyempurnakan perasmian Majlis Pelancaran Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa USIM, dan seterusnya menerima penyerahan borang keahlian Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa Universiti Sains Islam Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor USIM, merangkap Nasihat Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa ataupun GPS Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Yang berusaha Saudara Izhar Fazli Amin Bukhari, Pengurusi Sekretariat GPS USIM. Yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Asin Dolah, Timbalan Naib Chancellor Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni. Encik Nasrul Hakim Ahmad, Ketua Bahagian Hal-Ehwal Pelajar. Encik Mahadi Abdullah, Ketua Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa. Encik Muhammad Lorizuddin, Ketua Pegawai Operasi USIM Tijarah Holding Sdn Bhd. Ketua-ketua jabatan di USIM, pegawai USIM, pegawai kanan KNKK Negeri Sembilan, para siswaza, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan syukur saya terhadap Ilahi kerana atas limpah dan kurnianya, inayahnya dapat saya hadir pada majlis pada pagi ini, yang mana saya juga mula-mulanya agak terkejut juga dengan jemputan untuk melancarkan sekretariat, kerana perancangan awal pihak kementerian hanyalah satu perjumpaan yang amat ringkas, tapi disajikan dengan sambutan yang agak meriah. Jadi saya amat berbelasah hati pada hari ini kerana pihak USIM bukan saja dapat menerima kunjungan saya ke sini, malah menjemput saya untuk menyempurnakan majlis pelancaran Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa USIM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah dimaklumkan bahawa penerapan kesedaran kepenggunaan melalui sistem pendidikan ini sebenarnya telah lama diadaptasikan, baik di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah hinggalah ke peringkat IPT. Maka dengan tertubuhnya kelab pengguna di setiap sekolah menengah dan juga gerakan pengguna siswa di IPT adalah amat-amat diperlukan bagi mewujudkan kesinambungan pendidikan dan juga gerakan kepenggunaan di kalangan golongan muda. Manakala penglibatan siswazah dalam gerakan kepenggunaan ini sebenarnya tidak akan terhenti hanya di IPT, kerana mereka boleh menyertai mana-mana NGO kepenggunaan yang ada di luar sana, seperti mana yang ada dimaklumkan tadi. Di Negeri Sembilan pun kita ada Persatuan Pengguna Negeri Sembilan, NASCAM dan sebagainya. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin memperjuangkan lagi hak-hak pengguna serta menerapkan kesedaran kepenggunaan kepada pengguna lain, maka inilah saluran-saluran yang ada.
bukan hanya terhenti di sini sahaja. Ini kerana isu ataupun bidang kegunaan ini sebenarnya amat luas. Ianya kita sebenarnya kalau kita sedar, kita sebenarnya telah pun pelajari isu-isu ataupun pendidikan kepenggunaan ini sejak daripada kita kecil lagi, sejak daripada di rumah lagi. Tetapi ianya bukannya secara formal, ianya secara tidak formal. Apabila kita membeli belah, sebenarnya banyak isu-isu kepenggunaan di situ. Apabila kita berkomunikasi, banyak isu-isu. Even apabila kita makan di luar itu, ada juga isu-isu kepenggunaan juga yang boleh kita pelajari, ataupun kita sebenarnya ada isu-isu kepenggunaan di situ. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan bertugas ataupun fungsinya untuk memberi maklumat dan juga menyebarluaskan maklumat-maklumat ini kepada kesemua pengguna, untuk memberi informasi-informasi berkenaan dengan kepenggunaan seperti yang telah kita saksikan tadi, berkenaan dengan standard kepenggunaan. Jadi informasi-informasi itu hanya kita boleh sebarkan, hanya boleh berikan, namun pelaksanaannya terletak di atas bahu tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Banyak maklumat-maklumat yang sekarang kita telah sediakan melalui portal. Kita telah sediakan portal bijak pengguna bijak Satu Malaysia. Dalam itu ada maklumat-maklumat berkenaan dengan apa yang dilaksanakan oleh kementerian untuk memaklumkan kepada pengguna-pengguna, seperti price watch, penggunaan dengan harga-harga barangan yang kita kutip secara harian, boleh membuat perbandingan harga-harga. Terdapat ada 200 jenis barangan yang kita ambil produknya. Macam dinilai ni pun kita ada ambil di pasar nilai, mana di setiap pasar di Negeri Sembilan memang kita ada ambil harga. Jadi boleh buat perbandingan harga di situ. Selain itu kita juga ada ambil harga-harga di hypermarket. Jadi boleh juga buat perbandingan di antara hypermarket mengenai satu-satu barangan. Jadi ini adalah untuk memberi informasi kepada orang ramai. Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, pelaksanaannya terletak di atas bahu individu masing-masing. Selain itu juga sekarang ni kita pun telah menyediakan Facebook KPDNTK. Jadi boleh kalau siapa yang ada Facebook tu boleh search KPDNTK, dan mungkin boleh like atau follow, dan boleh tengok maklumat-maklumat berkenaan dengan kementerian itu sendiri secara khusus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara objektif penubuhan GPS adalah untuk membina rangkaian dan jaringan keahlian GPS yang lebih besar dan berkesan dari segi tindakan terhadap isu-isu semasa kepenggunaan, mewujudkan kesedaran kepenggunaan di kalangan penuntut institusi pengajian tinggi, menggalakkan perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti kepenggunaan, terutamanya aktiviti yang selari dengan kempen kepenggunaan di IPTA ataupun di IPTS, seperti yang telah pun dinyatakan oleh Bagi Datuk tadi. Di kementerian juga kita ada beberapa topik ataupun topik-topik yang kita tumpukan apabila kita memberi taklimat ataupun kesedaran kepada orang ramai, yang mana tumpuan ini telah kita laksanakan sejak tahun lepas lagi, iaitu berkenaan dengan pengurusan kewangan, berkenaan dengan alam sekitar, dan juga berkenaan dengan pemakanan sihat. Selain itu, objektif penubuhan GPS ini juga adalah untuk melahirkan kumpulan pemangkin di kalangan penuntut IPTA, IPTS untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kepenggunaan. Jadi kita ingin melahirkan champion, lebih ramai champion lah, seperti yang Bagi Datuk maklumkan tadi. Jadi kalau boleh kita cuba dapatkan lebih ramai lagi Profesor Hamdan di Malaysia. Selain itu,
Antara objektif penubuhan GPS ini juga adalah untuk melahirkan komuniti yang menyokong matlamat dan dasar kerajaan tentang aspek kepenggunaan, memupuk semangat berpasukan dan bersatu padu di kalangan ahli serta menyuarakan pendapat di dalam aspek kegunaan. Seperti yang dimaklumkan oleh saudara pengerusi Sekretariat GPS tadi, GPS yang ditubuhkan di sini agak muda, masih lagi dalam usia muda. Jadi banyak perkara lagi yang boleh dipelajari dan juga diceburi. Mungkin boleh meneroka ataupun melihat daripada kawan-kawan di universiti-universiti yang lain, yang mana mungkin mereka telah pun menjalankan banyak aktiviti kepenggunaan. Mungkin mereka telah lama dalam GPS ini, jadi mungkin boleh mempelajari daripada mereka. Selain itu, maklumat-maklumat yang diperolehi oleh tuan-tuan dan puan-puan melalui ceramah-ceramah ataupun pembacaan-pembacaan, maklumat-maklumat yang diberikan itu juga boleh dapat dimanfaatkan dalam memantapkan aktiviti-aktiviti GPS, selain daripada digunakan untuk kegunaan ataupun digunakan dalam kehidupan seharian kita. Selain itu juga GPS juga boleh turut serta dalam menyemarakkan lagi sambutan bulan pengguna yang akan disempurnakan peresmian soft launch-nya pada 5 hari bulan Mei, iaitu lusa, oleh Yang Berhormat Menteri di Kuala Lumpur. Jadi sepanjang bulan 5 ini kita di kementerian akan membuat sambutan bulan pengguna. Jadi pihak universiti, pihak USIM, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh turut serta dalam menyemarakkan lagi aktiviti-aktiviti kepenggunaan di sepanjang bulan Mei nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, slogan kuasa pengguna, satu pengguna, satu suara, yang merupakan tema pada hari ini ialah merupakan gagasan yang selama ini diketengahkan oleh KPDN-KK. Secara ringkasnya, ia membawa maksud apabila semua pengguna mengamalkan kuasa yang ada dalam kehidupan seharian, ia akan menjadi lebih kuat dan membentuk satu pengguna yang berkesan serta dihormati. Tema ini juga dipilih sejajar dengan gagasan yang dibawa dalam konsep Satu Malaysia, iaitu kita semua adalah pengguna tanpa mengira bangsa, agama, budaya, umur, jantina ataupun tahap pendidikan masyarakat. Untuk mencapai matlamat ini, setiap pengguna perlulah mengamalkan ciri-ciri kepenggunaan universal secara bersepadu dan membentuk satu suara sebagai satu entiti dalam mencapai hak yang sama. Selain itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri juga dipertanggungjawabkan untuk membantu golongan pengguna, terutamanya dalam situasi sekarang yang mana kos sara hidup menjadi semakin tinggi. Jadi dalam hal tersebut, KPDN-KK telah pun memperkenalkan beberapa program yang secara terus membantu pengguna, seperti mengadakan kedai rakyat Satu Malaysia, mengadakan menu rakyat Satu Malaysia, dan juga memperkenalkan juga barangan Co-op Satu Malaysia. Selain daripada membantu pengguna, KPDN-KK juga ditugaskan untuk membantu golongan peniaga, terutamanya IKS dalam menaikkan taraf hidup mereka dan juga membantu mereka dalam menghadapi persaingan daripada pengusaha-pengusaha yang lebih besar ataupun pengusaha-pengusaha daripada luar negara.
Jadi kementerian telah memperkenalkan beberapa program seperti tukar ataupun transformasi kedai runcit, yang mana kita upgradekan kedai-kedai runcit sedia ada kepada kedai yang lebih moden dan ianya dapat menyaingi, walaupun mungkin tidak akan dapat menyaingi hypermarket kerana mereka berskala lebih besar, tapi dapat menyaingi pasar raya sedia ada. Selain itu juga kita mentransformasikan bengkel-bengkel kereta melalui program Atom. Saya sebenarnya tidaklah menyediakan ucapan yang agak panjang kerana seperti yang saya nyatakan tadi, saya tidak menyangka bahawa saya dijemput untuk melancarkan sekretariat gerakan pemuda siswa ini. Jadi sebagai pengakhiran kata, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak USIM serta kepimpinan siswazahnya kerana kejayaan menumbuhkan dan pada hari ini merasmikan sekretariat gerakan pemuda siswa. Dan sebelum saya akhiri ucapan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan sekretariat gerakan pemuda siswa Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya dijemput Profesor Dr. Muhammad Muda dan Saudara Ishaq Haji bagi mengiringi jambul ke Encik Muhammad Talal Haji Abu Bakar bagi menandatangani bakti kita. Seterusnya dijemput Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda sambil diiringi Saudara Ishaq Fazli bagi menyerahkan borang keahlian Sekretariat GPS USIM kepada Yang Amat Berbahagia Encik Muhammad Talal Haji Abu Bakar, Pengarah PPDNK Negeri Sembilan. Dengan ini, majlis mempersilakan duduk Yang Berusaha Encik Muhammad Talal Haji Abu Bakar dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda serta Saudara Ishaq Fazli Amin Bukhari. Untuk makluman semua hadirin, Pasal Tambah Penubuhan, seramai 100 orang mahasiswa USIM telah mendaftar untuk menjadi ahli GPS USIM. Dengan simbolik pelajaran itu tadi, maka resmilah sudah penubuhan Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa USIM. Seterusnya, marilah bersama-sama kita saksikan tayangan montaj sempena pelancaran Sekretariat Gerakan Pengguna Siswa USIM. Sama-sama kita saksikan. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata penghargaan kepada Encik Talal Haji Abu Bakar, Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan, atas kesudian beliau untuk menjayakan majlis pelancaran ini. Untuk itu, dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda untuk menyampaikan cenderamata kepada Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan. Dipersilakan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Pengarah PPDNK Negeri Sembilan. Kini sebagai tanda kenangan, dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Encik Talal Haji Abu Bakar, Pengarah PPDNK Negeri Sembilan, untuk menyampaikan cenderamata kepada Penasehat Sekretariat Gerakan Pemuda Siswa Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda.
Seterusnya, sebagai tanda kenangan, sekali lagi dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Encik Talal bin Haji Abu Bakar, Pengarah PPDNK Negeri Sembilan, untuk menyampaikan cenderamata kepada Pengerusi Sekretariat Gerakan Pemuda Siswa Universiti Sains Islam Malaysia, Saudara Izzat Fazli Amin Bukhari. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, Pengarah PPDNKK dan Profesor Datuk Dr. Muhammad Huda di atas penyampaian cenderamata itu tadi. Sedang hari ini dan para VIP diminta untuk dengan berakhirnya acara penyampaian cenderamata itu tadi, maka tamatlah sudah majlis pelancaran Sekretariat Gerakan Pemuda Siswa Universiti Sains Islam Malaysia. Semoga penganjuran majlis pada hari ini akan menjadi platform untuk GPS dikenali sebagai salah satu sekretariat yang ditubuhkan di Universiti Sains Islam Malaysia yang mampu menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, di lain hari kita bersua lagi. Bagi menutup majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Quran. Sekian.